Hello saudara. Kalaulah Zahid tak bertanding. Itu tajuk ulasan kali ini. Kemarin isu paling hot di mana-mana ialah apabila Sinar Harian melaporkan kononnya Zahid Hamidi ingin mengundur diri dan tidak bertanding pada PRU kali ini dan tempat beliau itu akan digantikan oleh anaknya sendiri, yaitu Nurul Hidayah ataupun orang kanannya. Walau bagaimanapun, apa yang terjadi selepas itu, Zahid telah pun bersuara menyatakan keputusannya yang mengejutkan semula rakyat Malaysia. Kata Zahid Hamidi, beliau belum berniat untuk tidak bertanding di Bagan Datuk. Maksudnya, Presiden UMNO itu akan mempertahankan kerusi yang beliau menang sejak 1995 dari PRU 9 hingga PRU 14. Satu pencapaian cemerlang. Zahid menafikan laporan bahawa beliau tidak akan mempertahankan Parlimen Bagan Datuk pada PRU 15 ini. Sinar Harian melaporkan 21 Oktober lalu, pemimpin berusia 69 tahun itu membuat keputusan besar tersebut sebagai satu pengorbanan agar nama dan isu yang menyelubungi dirinya tidak dijadikan modal kempen lawan. Menurut Sinar Harian, ia difahamkan tempat Zahid akan diganti oleh sama ada anaknya Nurul Hidayah ataupun orang kanan beliau sendiri. Dengan penafian Zahid, maka Taufik Ismail akan meneruskan hasratnya menentang Zahid di Bagan Datuk atau mana-mana kawasan Zahid bertanding. Apabila laporan spekulasi Zahid tidak bertanding disiarkan, reaksi Taufik ialah beliau juga tidak menyertai PRU 15 kerana misi saya ialah untuk menghalang Zahid menjadi ahli parlimen dan layak jadi Perdana Menteri. Walaupun tahu politikus kerap sembunyi maklumat kerana tidak mahu bocor strategi kepada lawan, saya tidak ada sebab meragui penafian Zahid. Tetapi ingin saya membuat spekulasi. Jika Zahid benar-benar tidak bertanding PRU 15, apa yang untung dan merugikan beliau? Sekadar untuk street the imagination. Pertamanya, Parlimen Bagan Datuk kemungkinan besar bakal di tangan UMNO BN, kekal di tangan UMNO BN. Oleh itu, UMNO tidak rugi. Kata seorang bekas aktivis UMNO di Perak, kawasan itu majoritinya Melayu kampung yang kenal rapat dengan Zahid dan keluarganya. Juga kebanyakannya penduduk keturunan Jawa yang ada hubungan kekeluargaan. Calon yang direstui Zahid akan mudah diterima pengundi di kawasan itu, sama ada anaknya atau orang kanannya. Namun, anak beliau pernah membuat komen dan kenyataan masa lalu yang tidak disenangi ramai, termasuk orang UMNO sendiri. Kedua, Zahid tidak bertanding sebagai satu strategi yang bijak. Bagan Datuk masih dalam genggaman menerusi proksi. Tidak menjadi ahli parlimen bukan masalah besar kerana beliau kekal Presiden UMNO. Jika UMNO BN berjaya tubuhkan kerajaan, maka jawatan Perdana Menteri pasti milik orang UMNO. Dalam parti, semua akur kepada Presiden, termasuk orang yang jadi Perdana Menteri. Zahid akan jadi kuasa di belakang takhta. Semua calon UMNO yang bertanding pilihan beliau. Kuasa menyerah watika milik Presiden. Beliau boleh pastikan orang yang beliau berkenan jadi calon. Jika menang, merekalah menguasai kerajaan. Zahid boleh call the shot dari luar. Ketiga, beliau akan disanjung sebagai pemimpin yang berkorban demi parti. Faktor ini ada dilapor oleh Sinar Harian memetik sumber.
Zahid pada 23 September lalu dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam atas 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak sistem visa luar negara VLN. Walaupun bebas, Zahid dilihat sanggup melepaskan terus peluang untuk bertanding pilihan raya yang beliau boleh menang untuk menjaga nama baik UMNO dan mengelak parti diserang kerana kesnya. Beliau juga dianggap membuktikan tidak ada niat hendak menolak Ismail Sabri Yaakob dan rampas jawatan Perdana Menteri. Mesej utamanya, aku tidak tamak. Pengorbanan seperti itu semua amat disukai orang Melayu. Sebagai politikus berpengalaman, Zahid tahu apa yang Melayu suka, apa yang Melayu benci dan apa yang Melayu takuti. Bagaimanapun, bukan semua madu dan penawar. Zahid masih berdepan 47 pertuduhan membabitkan pecah amanah, dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan dana milik Yayasan Akal Budi. Selain itu, satu masalah yang boleh timbul akibat beliau berada di luar kerajaan andai UMNO BN memerintah ialah Perdana Menteri orang bawahannya dalam parti boleh mencabar beliau untuk merebut jawatan presiden apabila pemilihan parti diadakan kelak. Benar, sekarang pun beliau boleh berada di luar kerajaan, tetapi kedudukannya sebagai presiden tidak boleh dicabar kerana pemilihan parti sudah ditangguh. Pindah perlembagaan parti memperuntukkan pemilihan UMNO akan diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan selepas PRU. Oleh itu, 6 bulan PRU 15 selepas PRU 15, Zahid boleh dicabar. Walaupun selaku penyandang, beliau punya kuasa dan kelebihan. Pun begitu, dua unsur penting itu juga dimiliki sesiapa yang memegang jawatan Perdana Menteri yang mencuba duduk kerusi presiden. Satu lagi faktor, dengan tiadanya Zahid di pentas PRU 15, kemenangan moral diperoleh anak timbalan Perdana Menteri kedua, Taufik, yang mencorak dirinya sebagai pembawa aspirasi rakyat menentang rasuah. Namun, semua yang ditulis ini tidak akan berlaku. Spekulasi sekadar spekulasi kerana Zahid sudah menafikan laporan beliau tidak akan bertanding di Bagan Datuk. Zahid telah menafikan laporan beliau tidak bertanding di Bagan Datuk. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.